Buletin 1.30 4 Oktober bersama saya Marsila Hassan. Tajuk utama hari ini. 6 bomba lemas tragedi pertama ragut paling ramai nyawa dalam operasi. Rosman Mansor mengaku tidak bersalah 17 pertuduhan kubah wang haram. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Satu kehilangan besar buat skuad pasukan penyelamatan di air PPDA, Jabatan Bomba dan Penyelamat, atas jasa dan pengorbanan. Istiadat penghormatan dan takbir hormat terakhir diadakan buat mereka. Bermula jam 9 pagi tadi, kesemua jenazah disolatkan di Balai Bomba dan Penyelamat Seksyen 15 sebelum dibawa ke kampung halaman masing-masing ke Kelantan, Negeri Sembilan, Pahang, Sabah dan Sarawak untuk dikebumikan. Lebih 500 ahli keluarga, pegawai dan anggota bomba serta kenalan rapat hadir untuk bersama-sama menunaikan solat jenazah. Turut sama menunaikan solat jenazah ialah Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM, Muhammad Hamdan Wahid, Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT, Datuk Seri Muhammad Mantik, bekas Menteri KPKT Tan Sri Nur Omar dan Exco Kerajaan Selangor Dr. Siti Mariah Mahmud. Solat jenazah itu diimamkan oleh Penguasa Bomba Unit Agama, Ibu Pejabat Balai Bomba dan Penyelamat Putrajaya, Muhammad Luqman Ramli. Selesai solat jenazah, majlis penghormatan terakhir turut diadakan buat keluarga dan anggota bomba. Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari turut hadir bertemu keluarga mangsa. Terdahulu, kesemua jenazah itu tiba di Balai Bomba itu kira-kira jam 8.40 dari Hospital Serdang. Ke-6 yang terkorban, 4 anggota bomba dan penyelamat Pelabuhan Kelang, Muhammad Fatah Hashim, 34, Izzatul Akbar Wan Ibrahim, 32, Mazlan Umar Baki, 25 dan Yahya Ali, 24. Dua lagi mangsa adalah dari Balai Bomba dan Penyelamat Shah Alam, iaitu Adnan Osman, 33 dan Muhammad Hifzul Malik Syari, 25 tahun. Sebab isteri bomba yang bagi tahu saya, dia ingat saya tak tahu. Dan saya telefon balai, tak confirm lagi. Dan ada anggota datang rumah bagi tahu kat saya. Dan dia bawa saya pergi hospital Sedang. Saya dapat tahu. Anak ada berapa orang? Dua. Berapa lelaki? Perempuan 3 tahun, lelaki setahun lebih. Dah kahwin berapa tahun? Dan 6 tahun lebih. 6 tahun. So ada tak arwah ada bagi tahu apa-apa ke sebelum dia kerja? 2 minggu lepas saya mimpi dia meninggal. Itu je. Saya cakap dengan dia. Dia cuma ketawa je. So akan dikebumikan di mana? Pasal aku bantu kat Kelantan. Sebab atuk nenek semua tu kat sana lah. Mak apa semua. Adik-adik dia je ada kat sini. Boleh tahu dia memang minat kerjaya bomba? Dia memang minat lah, kalau dia buat kerja tu memang dia ikhlas. Memang dia kalau apa-apa pesan pun dia kata kalau dah ajar dia buat kerja tu memang dia minat lah. Dia cakap dia tahu. Dia macam dia cakap abah macam tidur. Dia tadi tengok dekat hospital. Yang ni je lah yang paling rapat dengan abah dia. Sehari tanya abah dia semalam. Maknanya akak tahu sebab bomba malam kan tak ada. Tak ada, tak tahu langsung. Dia datang rumah. Pukul 12 baru saya tahu suami dah tak ada. Bomba datang rumah ketuk pintu. Tengok pelik dah 3 orang datang. Dia kata, jom ikut pergi hospital. Dia tak tahu. Dia cakap dia tak tahu. Ucapan takziah turut dizahirkan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad kepada keluarga dan waris 6 anggota bomba yang terkorban dalam operasi menyelamat seorang mangsa lemas di Lombong, Taman Putra, Perdana Puchong. Beliau berkata kemalangan sedemikian cukup tragik dan menyedihkan serta berharap agar anggota keluarga bersabar dengan ujian yang menimpa. Pada masa sama, Tun Dr. Mahathir mahu supaya latihan lebih berkesan diadakan untuk anggota penyelamat supaya tragedi sama tidak berulang.
Mengulas insiden yang berlaku, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat berkata kesemua anggota PPDA yang lemas malam mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Menurut Muhammad Hamdan Wahid, kaedah menyelamat permukaan air diguna pakai dalam operasi itu. Airnya tidak dalam tetapi kederasan air dia kuat kerana limpahan air disebabkan oleh hujan petang semalam. Dan kita akan menjalankan satu lagi siasatan dalaman secara terperinci dan secara SOP dan dari segi strategi mereka ini dia mematuhi SOP dan strategi yang sepatutnya. Tetapi taktikalnya adalah melingkut keadaan dan disebab oleh keadaan environment pada masa itu terlalu mencabar dan juga disebabkan oleh keadaan malam sudah pun tiba dalam pukul 8 macam itu, mereka menghadapi kesulitan kerana undercurrent yang kuat. Bagaimanapun katanya memandangkan kawasan berkenaan adalah tempat kawalan air banjir tasik berkenaan dan terjunan air itu mungkin menyebabkan seorang dari mangsa tergelincir sebelum menarik 5 mangsa lain. Sementara itu, Kerajaan Negeri Selangor mengarahkan lombong di Taman Putra Perdana Puchong yang mengorbankan 6 anggota bomba malam tadi ditutup serta-merta. Menteri Besar Amiruddin Syari berkata penutupan itu akan dilakukan sebaik sahaja operasi mencari dan menyelamat Muhammad Ilham Fahmi Muhammad Azam 17 ditamatkan. Amiruddin berkata lombong itu adalah kawasan tadahan air tetapi orang awam menjadikannya sebagai tempat memancing. Operasi mencari dan menyelamat remaja lelaki yang dilaporkan tergelincir ke dalam lombong Taman Perdana Putra Puchong Selangor terus dipergiatkan awal pagi tadi. Dengan kekuatan 66 anggota termasuk beberapa agensi keselamatan, misi bagaimanapun terpaksa ditangguhkan akibat permukaan arus deras yang boleh membahayakan. Rakan setugas Syahira Izzati Yaakob kini bersedia di lokasi bagi berkongsi perkembangan terkini. Baik Syirah, bagaimana situasi di sana? Secara langsung saya bawakan kepada anda perkembangan terkini misi mencari dan menyelamat seorang remaja lelaki yang dikatakan jatuh ke dalam lombong di Taman Perdana Puchong. Baik, untuk pengetahuan anda, misi mencari dan menyelamat ini kembali diaktifkan pada jam 8 pagi tadi setelah ia ditangguhkan seketika semalam ekoran cuaca yang tidak menentu dan juga ekoran arus deras. Bagaimanapun kami dimaklumkan operasi mencari dan menyelamat pada hari ini ketika ini hanya akan dijalankan secara surface searching dan pihak bomba juga menjangkakan besar kemungkinan bahawa mangsa telah pun dibawa oleh arus dan pencarian kini tertumpu ke arah tebing lombong dan sebarang aktiviti air maupun pencarian di dalam air juga tidak dapat dilakukan ketika ini atas faktor keselamatan. Dan misi mencari dan menyelamat turut disertai oleh bantuan polis marin serta Jabatan Pertahanan Awam JPAM bagi sama-sama mencari mangsa. Baiklah, jika dapat saya kongsikan sedikit keadaan atau perkembangan di sini. Keadaan di sini sebenarnya hujan renyai-renyai dari tadi dan ketika ini, jadi belakang saya ketika ini adalah jambatan yang dikatakan menjadi tempat mangsa tergelincir masih lagi menjadi tumpuan orang ramai dan juga pihak polis, bomba dan juga JPAM. Dan apa yang dapat saya katakan juga suasana sedih dan pilu masih lagi menyelubungi di sekitar kawasan ini memandangkan ahli keluarga masih lagi sabar dan tabah menanti sebarang perkembangan maupun perkabaran dari pihak bomba. Baik, sedikit imbasan mengenai tragedi ini. Semalam 3 remaja lelaki dikatakan memancing di sekitar lombong ini dan seorang daripada mereka dikatakan terjatuh ke dalam lombong dan berikutan itu juga sepasukan anggota bomba dan penyelamat dikejarkan ke lokasi, namun tragedi lain pula menimpa mereka apabila 6 anggota dari unit penyelamat yang ditugaskan mencari dan menyelamat pula maut akibat terbelit tali dan dibawa oleh arus deras. Bagaimanapun ke-6 mereka telah pun selamat dijumpai dan jenazah ke-6 mereka juga telah pun selamat disembahyangkan di Shah Alam pagi tadi. Baiklah, saya kira itu sahaja perkembangan yang dapat saya kongsikan kepada anda buat masa ini. Sebarang perkembangan lanjut akan saya bawakan kepada anda dari masa ke semasa. Untuk itu terus bersama kami. Kita kembali bersama rakan setugas di studio. Silakan. Terima kasih Syahira Izzati Yaakob.
Isteri bekas Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansor mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur atas 17 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan wang berjumlah 7.1 juta ringgit. Datin Seri Rosmah meminta dibicarakan selepas kesemua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azura Alwi. Terdahulu beliau tiba di mahkamah pada jam 8.27 pagi. Beliau yang memakai baju kurung dan selendang jingga kelihatan tenang ketika diiringi oleh pegawai SPRM masuk ke perkarangan mahkamah. Datin Seri Rosmah dituduh menerima bayaran berjumlah 7.1 juta ringgit dari tahun 2013 sehingga 2017. Beliau juga didakwa tidak mengisytiharkan pendapatannya menerusi transaksi kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN dalam tempoh sama. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 4, Kurungan 1, Kurungan B, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram AMLA 2001 yang boleh dihukum di bawah Seksyen dan Akta sama. Seksyen itu memperuntukkan hukuman penjara maksimum 15 tahun dan juga boleh didenda tidak kurang 5 kali ganda nilai aktiviti haram atau 5 juta ringgit mengikut mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Hakim kemudian menetapkan jumlah jaminan 2 juta ringgit dengan 2 penjamin serta beberapa syarat termasuk menyerahkan pasport kepada mahkamah. Mahkamah menetapkan wang jaminan perlu dibayar secara berperingkat dengan RM500,000 dibayar hari ini dan selebihnya sebelum 11 Oktober. Sebutan semula kes ditetapkan 8 November depan. Penahanan isteri bekas Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansor oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM semalam adalah mengikut undang-undang. Menurut Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, tindakan yang diambil itu bukanlah kerana dendam, kerana beliau mengulangi pendirian sama di bawah Kerajaan Pakatan Harapan. Tiada sesiapa yang boleh melebihi atau mengatasi undang-undang jika disabit melakukan kesalahan. So if anything is against the law, then the legal process will be carried out. That is our promise. There is no idea about revenge or anything like that. It is the law. The law says if you take money or you steal money, you will be charged in court. Whether the court agrees or not, that is a different matter. Beliau mengulas perkara itu selepas ditanya media berhubung dakwaan anak perempuan kepada Datin Seri Rosmah Nuriana Najwa Najib dalam sosial medianya bahawa tindakan SPRM sehingga menahan ibunya sudah berlebihan. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menetapkan 31 Oktober depan sebagai tarikh pengurusan kes bagi 7 pertuduhan kes salah guna kuasa, pecah amanah dan pengubahan wang haram yang dihadapi bekas Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak. Peguam Datuk Seri Najib Tan Sri Syafiq Abdullah dalam prosiding mahkamah berkata perkara itu dilakukan atas alasan dokumen tidak bertepatan mengikut Seksyen 51A Kanun Tata Cara Jenayah yang sepatutnya disediakan oleh pihak pendakwa raya tidak diserahkan dalam bentuk cetak. Sebaliknya, pihak pendakwaan yang diketuai Timbalan Pendakwa Raya Datuk Sulaiman Abdullah menyerahkannya dalam bentuk cakrapadat. Pihak pendakwaan kemudian diberi masa 2 minggu untuk menghantar dokumen yang lengkap. Selain itu, Tan Sri Syafiq Abdullah juga memohon supaya Datuk Sulaiman Abdullah mengemukakan kepada mahkamah surat pelantikannya oleh Peguam Negara. Datuk Sulaiman juga memohon supaya perbicaraan diadakan di Istana Kehakiman Putrajaya. Prosiding berlangsung kira-kira 1 jam di hadapan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Terdahulu, Datuk Seri Najib sempat ke tingkat 2 Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur di mana prosiding pendakwaan isterinya Datin Seri Rosmah sedang berlangsung. Hujan berterusan selama kira-kira 4 jam sejak awal pagi tadi menyebabkan beberapa kawasan di Krik Perak dilanda banjir. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Perak, hujan mulai jam 2 hingga 6 pagi menyebabkan paras air naik sehingga 1 meter di kawasan yang terjejas. Namun tiada pusat pemindahan yang dibuka bagi menempatkan mangsa banjir. Antara kawasan yang terjejas ialah Pekan Gerik, Kampung Ramasame, Bendang Kerajaan dan Taman Desa Permai. 7 kawasan kampung turut dilanda banjir termasuk Air Panas, Batu Hampar, Ulu Kenderung dan Kampung Padang. Pemantauan situasi banjir dan persediaan membantu mangsa dilakukan pihak bomba dan penyelamat, anggota Angkatan Pertahanan Awam, APM dan polis. Bagaimanapun, sehingga tengah hari keadaan bertambah baik dan paras air semakin menurun. Penahanan isteri
Seorang penganggur dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Balik Pulau, Pulau Pinang atas tuduhan membunuh ibu kandungnya, Allahyarham Farida Mat Hashim 3 minggu lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh Muhammad Firdaus Ismail, 29 tahun, selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nur Fadrina Zukairi. Mengikut pertuduhan, dia didakwa membunuh ibunya yang berusia 63 tahun di rumah mangsa di Sungai Burung, Balik Pulau. Perbuatan dilakukan antara jam 6.30 pagi hingga 8 malam pada 19 September lalu. Dia didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Mahkamah menetapkan 8 November depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Sebelum ini, polis mengesahkan suspek tidak mengalami sebarang masalah mental dan tidak didaftarkan di mana-mana pusat psikiatri. Dia didapati positif ketagihan petrol yang menyebabkan dia berhayal dan berhalusinasi. Siasatan awal polis mendapati Muhammad Firdaus menusuk pisau dan mengelar leher ibunya selepas kedua-dua mereka bertengkar. Mayat Faridah kemudian diletak di dalam tangki najis. Mayat mangsa ditemui pada 24 September lalu selepas dilaporkan hilang hampir seminggu. Bekas Gabenor Bank Negara Malaysia Tan Sri Zeti Akhtar Aziz menerima Anugerah Diraja Kewangan Islam 2018 yang mengiktirafkan peranan penting beliau dalam memacu industri kewangan Islam ke peringkat global. Beliau merupakan penerima wanita pertama sejak anugerah itu diperkenalkan pada tahun 2010. Pengerusi panel juri Anugerah Diraja, Tun Musa Hitam berkata, Tan Sri Zeti mendapat pengiktirafan meluas kerana peranan yang dimainkan beliau dalam kemajuan kewangan Islam global. Award does signify in many ways, does demonstrate in many ways how far Islamic finance has grown, how big it has grown, and what a far reach it has arrived. For us to be very proud that we are part, if not mainly, also to be praised, not to be blamed, but to be praised for putting Islamic finance to that level of acceptability and recognition. Anugerah Diraja Kewangan Islam itu diperkenankan oleh Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah selaku penaung diraja pada majlis makan malam sempena Forum Kewangan Islam Global GIFF 2018 malam. Tan Sri Zeti Akhtar Aziz juga berjaya memanfaatkan tenaga mahir profesional menerusi pembangunan ekosistem tenaga mahir yang komprehensif untuk kewangan Islam. Anugerah Diraja merupakan anugerah dui tahunan anjuran bersama Bank Negara Malaysia, BNM dan Suruhanjaya Security SC Malaysia di bawah inisiatif Pusat Kewangan Islam Antarabangsa Malaysia MIFC. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang sederhana pada 4.9% pada tahun ini disokong oleh pertumbuhan kukuh dalam penggunaan swasta. Bagi tahun 2019, keluaran dalam negara kasar KDNK dijangka berkembang pada 4.7% serta 4.6% pada 2020. Meskipun berdepan cabaran dan negara dijangka mencapai status negara berpendapatan tinggi antara tempoh 2020 dan 2024. Menurut Bank Dunia dalam laporan Navigating Uncertainty East Asia and Pacific Economic Update edisi Oktober 2018, Bank Dunia berkata keadaan pasaran kewangan yang tidak menentu yang berpunca daripada jangkaan peralihan dasar monetari dalam kalangan negara ekonomi maju atau krisis di rantau lain mampu menular ke ekonomi sedang pesat membangun termasuk Malaysia. Katanya lagi, sebagai sebuah ekonomi yang sangat terbuka, Malaysia akan terus berdepan risiko berikutan ketidakpastian dalam persekitaran luaran. Risiko utama lain adalah kecenderungan melindungi perdagangan di beberapa ekonomi utama yang boleh membawa kesan negatif ke atas Malaysia. Berikutan tahap integrasi dengan pasaran global dan kebergantungannya terhadap rantaian nilai global sebagai sumber pertumbuhan. Laporan luar negara. Masuk hari ke-6 selepas bencana di Sulawesi Tengah, mereka yang terselamat terus bergelut meneruskan kehidupan. Ribuan yang kehilangan tempat tinggal mendapatkan perlindungan di penempatan sementara di kemah yang didirikan. Kalau bisa disampaikan kepada pemerintah kalau memang ingin niat bantu atau semua relawan-relawan bantu kita untuk masalah sembako, jadi kalau bisa jangan di drop dia kayak di tempat itu. Kalau bisa langsung ke tenda-tenda langsung, ke posko-posko langsung dibagikan merata, karena kalau di drop di sana biasa tidak merata.
Dengan ketiadaan air, keperluan asas dan bekalan elektrik mangsa berdepan situasi sukar terutama pada waktu malam. Setakat ini, proses pengagihan bantuan dikatakan lambat tiba di lokasi menyebabkan penduduk mula berang. Misi bantuan mengalami kesukaran untuk masuk ke kawasan yang terjejas akibat bencana berkenaan. 5 bungkus. Tsunami yang menerjang Palu turut mengakibatkan banjir lumpur di beberapa kampung di Petobo. Dipercayai ramai yang korban dan masih ada yang belum ditemui memandangkan Petobo terletak di kawasan pedalaman. Suranti dan anak perempuannya terselamat dari bencana itu. 5 hari mencari, akhirnya beliau berdepan dengan kenyataan yang menyakitkan. Tapi Ibu memang sudah ikhlas mau dikubur sini kan? Tidak Bu, saya mau ambil. Ibu mau ambil? Iya. Tapi ini sudah ada apa-apa, hancur, suami tidak ada, rumah tidak ada. Tinggal saya berdua dengan anak saya. Jasad suaminya ditemui bersama puluhan yang lain, dikebumikan secara beramai-ramai dalam satu liang lahat. Seorang remaja lelaki Palestin terbunuh ketika tunjuk perasaan memuncak di sempadan sepenanjung Gaza. Difahamkan remaja berusia 15 tahun itu cedera di kepala akibat terkena kanister gas pemedih mata yang dilepaskan tentera rejim Israel di Erez. Kematian remaja itu disahkan oleh Kementerian Kesihatan Gaza. Serangan ke atas penunjuk perasaan semalam turut mengakibatkan 24 yang lain cedera. Kira-kira 1,000 penunjuk perasaan Palestin menyertai demonstrasi di sempadan dengan membaling batu dan objek tajam ke arah tentera rejim. Sekurang-kurangnya 193 penduduk Palestin terkorban sejak siri tunjuk perasaan ini bermula pada Mac lalu. Beralih ke laporan sukan. Malaysia mensasarkan sekurang-kurangnya 1 pingat emas daripada 6 pingat yang dipertandingkan pada kejohanan badminton Universiti Dunia di Stadium Juara Bukit Kiarah, Kuala Lumpur dari 15 hingga 21 Oktober ini. Menteri Pendidikan Dr. Masli Malik memaklumkan ia tidak mustahil untuk dicapai berdasarkan komitmen dan semangat yang ditunjukkan oleh 12 pemain di bawah bimbingan bekas Ketua Jurulatih Perseorangan Lelaki Negara Rashid Siddiq. Disertai oleh negara-negara kuasa besar badminton antaranya China dan Korea Selatan, Dr. Masli yakin kontingen negara mampu mencapai sasaran yang ditetapkan. Dan semalam berlangsung majlis penyerahan jalur gemilang kepada Ketua Kontingen Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Universiti Malaysia Pahang UMP, Profesor Dr. Yusri Zainuddin. Seramai 200 pemain dan pegawai yang turut disertai Australia, Brazil, Kanada, Thailand, Jerman, Singapura, Rusia dan Amerika Syarikat akan menyertai kejohanan yang berlangsung selama seminggu itu di bawah naungan Persekutuan Sukan Universiti Antarabangsa FISU. Saingan kejohanan bola sepak 100 Plus Liga Kementerian Pelajaran Malaysia bagi kategori bawah 14 dan 18 tahun telah pun lengkap. Kini tumpuan terarah kepada saingan suku akhir Piala Liga KPM yang menyaksikan 16 pasukan akan berentap untuk menentukan gelaran juara. Wakil Sekolah Sukan Negeri Sembilan SMK Zaabah melaungkan misi untuk memburu gelaran juara. Aksi terakhir Liga Super bawah 14 tahun babak pertama terikat tanpa jaringan. Farid Danish Rizwan memecah kebuntuan apabila membuka jaringan minit ke-37 untuk SMK Zaabah mendahului 1-0. Giliran Muhammad Fakri Azri Khairi Anwar melebarkan kedudukan 10 minit berselang sebelum tandukan Muhammad Mikael Muzaini memastikan kemenangan mutlak SMK Zaabah di penghujung perlawanan. Kemenangan ini memastikan SMK Zaabah kekal di tangga kedua selaku naib juara dengan 29 mata. 3 mata di depan Sekolah Sukan Tunku Mahkota Ismail yang menduduki tangga ketiga. Manakala SSMPA muncul juara Liga Super, SMK Zaabah juga layak beraksi dalam saingan Liga Perdana KPM bersama-sama 4 lagi pasukan, SMK Sri Kota, SSMP B13A, SMK Bukit Indah dan SMK Said Hassan. Juara Liga Super, SSMP B14A dan SSTMI tidak beraksi di peringkat suku akhir berdasarkan peraturan pertandingan Liga KPM dan peraturan khas pasukan jemputan. Manakala 3 pasukan dari Liga Perdana, SMK Putra, SMK USJ 11 dan SMK Ibrahim Fikri melengkapkan 8 pasukan ke peringkat suku akhir yang akan bermula Sabtu ini. Terkorbannya ke-6 anggota bomba dalam operasi menyelamat, satu kehilangan buat wira yang tidak didendang. Kami di Bilik Berita TV3 mengucapkan takziah kepada keluarga. Semoga semua mereka ditempatkan bersama kalangan orang yang beriman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.